Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian online kita dalam bab pengajian hikmah dalam kehidupan, kajian kehidupan, yang ini bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan uslub perbahasan kaedah soft. Sifat wajib bagi Nabi SAW, ditahqiq oleh almarhum Datuk Abbas Sandin Al-Hafiz. Bila kata tentang kajian, maka kita mempunyai pelbagai rujukan. Pertama, rujukan daripada Al-Quran, tafsir, daripada Ibn Katsir, ada berbagai rujukan yang mana kita lihat pada perbahasan para ulama jumhur. Kemudian kita merujuk kepada kias. Kita rujuk pada kias ni, itulah merujuk pada almarhum dan juga beberapa ulama-ulama yang ditemui, termasuklah Mufti Kelantan, Datuk Syukri, Mufti bekas Mufti Selangor, yang mana untuk mengesahkan, mentahqiqkan dalam kaedah perbahasan kita. Sebab bila sebut kajian, perbahasan kita ini dia akan berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan rujukan kita itu sudah pasti pelbagai rujukan. Sudah pasti rujukannya itu kita rujuk pada yang muktabar. Al-Quran dan Sunnah itu rujukan yang utama lah. Yang utama. Dan kita mengambil rujukan dalam bab kehidupan ini, terujuk bila kata merujuk kepada perbahasan akhlak. Terujukan kehidupan ni akhlak. Kalau kita lihat dalam Ar-Risalah tentang bagaimana membincang tentang akhlak. Uslub kalau akhlak ini, perbahasannya tentang penyucian hati, tasawuf. Itu Imam Al-Ghazali SWT, Hujjatul Islam. Itu manhajnya. Yang mana bila kata perbahasan bab hati, bab penyucian, itu rujuk pada tazkiyatun nafs. Banyaklah rujukannya. Dan kita gabungkan dalam perbahasan hakikat kehidupan ni. InsyaAllah. Sehingga terbitlah dalam kaedah pengajian yang kita lalui malam ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk terus kita istiqomah dalam pengajian ini. Dan selagi mana ada kehidupan, selagi mana kita ada kehidupan, selagi itulah ada kajian. Dan kajian apabila kita sandar kepada tauhid dan tasawuf, dia kajiannya tidak terhad. Dia luas, tidak bertepi, tetapi yang memegang
perbahasan itu mesti ada syariatnya, ada usulnya. Sebab antara perbahasan yang tidak akan habis-habis itulah tauhid, akidah. Maksud tak habis-habis itu adalah kerana banyak perkara yang kita boleh kaitkan dengan yatafakkarun ulul albab. Yatafakkarun ulul albab. Itu memang suruhan Allah SWT. Contoh, setelah kita melakukan ibadah syariat yang jelas, contoh solat. Yang jelas, perbahasan solat tu fikih lah. Banyaklah kaedah mazhab, kaedahnya bagaimana nak sempurnanya itu kaedah. Tapi perbahasan kepada iman itu anjurannya yatafakkarun, berfikir, merenung kejadian dan merenung kehidupan. Apatah lagi kehidupan manusia pula. Dikaitkan dengan dikaitkan hendak mengenal Allah, lagi banyaklah cerita dia. Sebab nak menghilangkan keraguan-keraguan yang menghalang kita untuk yakin sampai kepada Allah. Sebab tu perbahasan hakikat kehidupan ni panjang. Panjang tu sebab selagi mana ada kehidupan, selagi tu kita akan kaji dia. Kita akan rungkai dia. Sehinggalah kehidupan kita ini tidak lagi ada kekeliruan. Kehidupan tidak ada kekeliruan yang menghalang kita untuk yakin kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kepada yang terus istiqomah, teruskan. Kepada yang baru mengikuti pengajian, persiapkan diri. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ingat, kita mengaji menuntut ilmu, bukan nak merasa serba tahu. Kerana kita ni bersifat tidak tahulah. Kita kena dekat dengan ilmu. Dan kita mengaji menuntut ilmu ni bukanlah kerana nak menyelesaikan masalah. Sebab aja ada masalah ni baru mencari. Tidak. Kita mengaji ni sebab nak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ni bukan sehari dua. Jadikanlah mengenal Allah ni seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita, dan jadikan hela nafas kita ini niat untuk liya'budun. Ini mengenal Allah. Mengenal Allah ini adalah menjadi tunjang utama ibadah. Sia-sia ibadah yang tidak mengenal Allah. Sia-sia. Orang yang mengenal Allah pasti pula beribadah. Melakukan ibadah umum dan khusus. Ulama syarah dua. Khusus, yang ini rukun yang 5. Kemudian yang umum, kehidupan seharian. Itu niat. Jadi mengenal Allah ni sepanjang hidup kita lah. Selagi hayat di kandung badan. Sehingga kan dalam hadis yang panjang lebar tentang iman, Islam dan ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hiduplah kamu atau beribadahlah kamu. Kalau kita jadikan hidup kita sebagai ibadah, maka kita nak hidup kita ni, hiduplah kamu atau beribadahlah kamu seperti mana kamu lihat Allah. Ni lihat ni. Bila sebut lihat, bukan dengan mata kepala. Lihat dengan mata hati. Sebab ada dalil yang menyuruh kita melihat. Apa dia? Iqra. Walaupun bunyinya bacalah, tapi baca itu mesti dengan melihat. Bukan dengan mendengar. Baca itu mesti dengan melihat. Kalau mendengar lain. Seruannya, dengarlah. Sami'na. Isma'. Atau dengarlah. Sebut iqra'. Dia dengarlah, lihatlah. Malah komponen utamanya adalah dengarlah. Bacalah. Dengarlah. Komponen utama itu bacalah. Lihatlah. Kemudian dengarlah. Kemudian fahamlah. Baik, insyaAllah sebenarnya yang mulia Allah. Seperti biasa, sebelum kita sambung lanjut perbincangan kita pada malam ni, sama-sama kita melazimi bacaan surah Al-Hadid. Boleh sama-sama ambil Al-Quran ataupun Masahaf ataupun tafsir. Kita niatkan dengan bacaan surah Al-Hadid ni menguatkan kita punya kekuatan pendirian kita, menghilangkan sifat was-was kita. Al-Hadid itu besi. Besi bersifat kuat. Allah kuatkan besi dengan sifat Allah yang maha kuat. Begitu jugalah kita minta Allah kuatkan hati kita, kuatkan kehidupan kita, kuatkan serba-serbi yang ada dalam hidup kita ini. Itu berhadapan dengan kehidupan yang penuh mencabaan, insyaAllah. Khair. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Hadid sebentar tadi, Allah berikan kita kelebihan daripada bacaan tersebut, yang mana sedia maklum daripada surah Al-Hadid itu mampu memberikan kita kekuatan. Sifatnya itu, yakni surah Al-Hadid itu besi, sifatnya kuat. Maka kalau kita lazimi, maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan itu. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kuat ini satu perkara yang diimpikan oleh manusia. Malah nak kuat dalam sudut ekonomi, nak kuat dari segi kesihatan, nak kuat dari segi kedudukan. Semua perkaranya nak dikuatkan, nak kuat pengaruh. Tapi sedia maklum bahawa bagi yang menghayati, yang mengenal dengan sifat, sudah pasti melihat kuat itu bukan dengan perkara-perkara tadi. Di saat kekuatan itu diterjemahkan pada tempat yang salah, maka dia bukan menzahirkan kekuatan, dia akan menzahirkan kelemahan. Di saat kekuatan itu dicari di tempat yang salah, dia bukan menzahirkan kekuatan, dia akan mengundang kehancuran. Penguatkuasaan, kuat kuasa. Daripada kuat, perkataan kuat juga. Kuat kuasa.
penguat kuasa. Apa yang dibuat? Nak menunjukkan kekuatan atas undang-undang yang telah digaris pandukan. Langgar undang-undang, kekuatan akan turun. Waktu kalau kita lihat badan-badan yang diletak di bawah penguat kuasa, penampilan mereka semuanya seragam. Dia ada satu, dia panggil simbol. Dia ada image, dia ada custom dia. Dia ada custom pemakaian dia. Dia kuat. Jadi sebenarnya memuliakan Allah SWT. Enforcement dia panggil. Baru ini kalau kita lihat sekarang tengah diviralkan penguat kuasaan tanah haram. Setelah 40 tahun bermaharajalela. Banyaklah spekulasi yang timbul. Namun tindakan mula dilaksanakan. Kalau kita lihat tuan-tuan. Nak ambil dari sudut kita nak lihat dengan nama Allah ni. Isu penguatkuasaan ni seringkali kita boleh nampak pada perkara-perkara yang dilakukan tanpa ada keizinan. Contoh berniaga tak berlesen, contoh kan, yang tempoh hari dah lama lah. Saya pun lupa yang dekat Sungai Buloh sekali itu. Ataupun penempatan haram. Tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada perkataan haram dan kuasa, kuat. Mana-mana perkara yang haram, itulah natijahnya. Nah, kita nampak kan, setelah 40 tahun ditanam, ada setengah tu kata, kenapa tak diambil je pokok tu, jangan ditebang? Saya jawab balik. Penguat kuasa tak berhajat kepada pokok tu. Ini tanah dia. Siapa suruh tanam benda yang tak suruh ditanam? Tak kisahlah kamu dah invest berapa banyak. Dia lagi lama, lagi sakit. Sebab tu kadang-kadang setengah orang, dia boleh tunjuk kuat. Pada kuat bukan dia dengan harta yang haram. Dia boleh tunjuk kuat dengan buat perkara yang haram, yang mana dengan sombong, dengan riak, dengan takbur ni. Maka tunggu masa. Allah bagi masa dia. Allah bagi muka, bagi muka, bagi muka, bagi muka, bagi muka. Maka istidrah sampai. Allah rentap, Allah sentap. Allah sentap tanpa ada prejudis. Tuan-tuan, sedangnya mahnya muka Allah Ta'ala. Yang melaksanakan undang-undang penguatkuasaan itu para malaikat. Kalau tuan-tuan boleh tengok penguatkuasa yang seakan-akan macam tak ada negosiasi, tak ada runding cara. Tuan-tuan, malaikat tidak berperasaan. Penguatkuasa kurang-kurang ada perasaan. Boleh lagi lah di psycho. Tapi kalau dengan malaikat, tuan-tuan, talk to my hand. Kalau Allah kata, wahai malaikat, hancurkan mereka. Hancur. Banyak kisah. Kalau boleh buka sejarah, lembaran sejarah, tuan-tuan. Allah hantar tentera malaikat. Allah hantar tentera, kadang-kadang tu bukan malaikat, angin, kenggengga. Itu semua kuat kuasa. Allah akan kuat kuasakan. Kita dah ramai tidak membina empayar perniagaan, tetapi di dalamnya ada perkara yang haram. Tuan-tuan, boleh je kalau Allah nak tukar orang yang, katalah perniagaan A yang buat salah si A, si Pulan A. Si Pulan A ni, katalah dia buat benda haram. Allah boleh je alihkan, matikan orang ataupun kenakan hukuman pada si Pulan A, tapi perniagaan dia tidak terjejas. Tapi tidak. Allah akan pukul semua, tuan-tuan. Runtuh semua. Samalah macam kes ladang durian itu. Kebun durian. Turun hancur semua. Tak kira. Perkaranya haram, hartanya haram, bangunan yang haram, hasil daripada yang haram, walaupun orang tu dah ditangkap, tetap disita, dihancurkan, dimusnahkan. Jadi, logik tuan-tuan, mana-mana perniagaan yang ada unsur haram di dalamnya. Bukan haram di sudut undang-undang Malaysia, bukan haram di sudut undang-undang manusia, tuan-tuan. Haram dosa. Hanya tadi tu tanah haram tu dah dosa dah, tapi undang-undang pun sama. Ada kadang-kadang bendanya haram tapi ada lesen jadi halal. Pun tak dikira juga. Contoh arak. Arak haram di sisi agama. Ada lesen jadi halal. Disah di sisi undang-undang. Ni yang kita cerita ni haram qat'i. Yang jelas hukum. Sebab tu nak berniaga hukum depan.
Biarlah halal ada lesen, tapi selagi mana benda tu haram, jangan cek pasal. Sama juga, kadang-kadang ada meniaga barang yang halal. Contoh ada yang inbox saya wanita. Saya akan buat garis panduan bagi wanita nak meniaga lepas ni. Saya buat garis panduan. Siap-siap buat anda tak meniaga ni, Kang? Dia tanya, Ustaz, saya dah macam mana? Tapi memang saya dah tak nak meniaga dah sebenarnya. Salah ke Ustaz saya nak meniaga macam mana ni? Saya cakap sebenarnya, asal perempuan ni untuk apa? Dia buat benda yang halal, yang harus. Tapi dalam tu ada benda yang haram. Bercampur aduk auratnya. Jangan main. Cinta dunianya. Dengan berharapnya. Benda-benda yang haram, tuan-tuan. Contoh, dunia ni. Dunia ni haram dicintai. Anda nak pegang dunia, tapi jangan cinta dengan dunia. Tapi soalannya, boleh ke? Boleh ke? Itu soalan tu. Bercinta dengan dunia. Di saat anda telah terhutang budi dengan dunia. Dunia mengubah segala-galanya dalam hidup anda. Dunia memberikan satu pulangan yang bagus. Dunia mengubah landscape hidup anda. Dunia mengubah senario yang berlaku dalam hidup anda. Daripada susah jadi senang. Dengan dunia, dengan duit, selesai banyak perkara. Soalan, anda nak benci duit? Jangan. Sebab tu ada kriteria dia. Haram dicintai, tuan-tuan. Walaupun perbincangan cinta dunia ni pada perbincangan tasawuf, dia bukan punya hukum yang 5 tu. Walaupun benda yang halal, anda meniaga, Ustaz, saya buat benda yang halal, tapi kamu ada hati yang mencintai dunia, haram. Sama dengan solat. Solat halal, tapi dalam hati ada riak, haram. Rosak. Sebab tu jangan cerita yang halal di sudut sah saja. Dia kena terima tidak. Jadi perbincangan ibadah yang ada dua. Setelah kita buat yang sah, di sudut syarak, hukumnya sempurna, tetapi ini diterima tidak di sisi Allah. Sudah pasti nak diterima di sisi Allah, pastikan yang halal. Halal tu sudah pasti. Terima ni belum tentu. Jadi, cinta dunia ni melihat dunia itu indah. Melihat dunia itu indah. Cinta tu benda indah. Diletakkan pada dunia. Anda tengok dunia itu indah semua. Sehingga kan anda melihat akhirat buruk. Sehingga kan berbelah bagi untuk anda sedekah. Sehingga anda berbelah bagi untuk cari pahala. Sedangkan nak cari pahala, kalau isteri, suaminya itu segala-galanya pahala dekat situ. Contoh kalau nak cari pahala, solat awal waktu tu tuan-tuan, sunat ada, wajib ada, semua ada dalam tu. Kalau katalah alasan cari pahala, tetapi bukan cari pahala, mengundang bala. Ini haram. Sebab tu jangan heran, orang yang bekerja berempah pulas siang malam pagi petang, nampak macam buat benda yang halal, sekali Allah enforcement, Allah buat enforcement, habis ranap, rapat Allah bagi. Macam mana pokok durian tu tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah sendiri. Allah tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Memang yang batil takkan selamanya tertegak. Dia sangat hak, tidak akan pernah berganjak. Tunggu masa dia ada kekuasaan-kekuasaan yang Allah bangkitkan, yang akan tidak ada kegentaran di dalam hati dia untuk melaksanakan enforcement. Habis tuan-tuan ke dalam. Dunia ni dijaga oleh Allah sebenarnya. Allah akan hantar orang yang amanah, orang yang genuine untuk mentadbir nanti. Yang haram-haram ni, yang rasuah-rasuah ni semua akan terkubur, tuan. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang hati kepingan besi ni. Hati yang tak takut siapa, tuan. Hati yang takut Allah. Hati yang tak takut siapa bukan maksud dia sombong. Hati yang takut Allah. Dia tak akan buat zalim ke orang. Dia tak akan nipu orang. Dia tak akan caci orang. Dia tak akan ambil hak orang. Ini hati-hati kepingan besi. Ini zaman-zaman untuk kebangkitan hawa-hawa ataupun aroma-aroma pemerintahan Imam Mahdi ni semakin menunjuk tempatnya. Sebab Al-Imam Mahdi turun, rasuah tak ada. Orang cinta dunia tak ada, tuan. Rapat habis. Lepas pada tu ada satu fasa lagi, akan berlaku pula kerosakan balik. Itu saat itu orang beriman pula dah tak ada semua. Itu fasa untuk kiamat. Final destination.
Tapi sekarang ni kita sedang menuju fasa yang penguatkuasaan, kuat kuasa, enforcement. Itulah setengah tu saya kata fasa untuk Allah tunjuk kuasa. Ini masanya tuan. Sebab tu kita diuji COVID 2 tahun ini untuk kita restructure, reframing balik. Kita muasabah di saat musibah. Kita nak bangkitkan balik kehebatan agama. Kita tak nak lemah-lemah dengan Islam ni. Islam bukan tertegak dengan air matanya berharapkan belah ihsan orang. Islam tertegak dengan darah keringat sahabat-sahabat dulu tuan-tuan. Islam tertegak tuan-tuan bukan melayan perasaan yang tak tentu arah. Kita sibuk nak kedepankan perasaan. Tengok kalau enforcement tuan-tuan, penguatkuasa itu bukan manusia tuan, belum malaikat lagi. Malaikat buat kerja, menangis air mata darah keluar masuk balik pun dia tak heran tuan-tuan. Kalau benda haram tetap haram, kalau selagi kamu tak betulkan yang haram, jangan menangis air mata darah kalau Allah hancurkan satu-satu. Allah bagi masa. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Duk galik ni. Tak gunakan akal yang waras. Contoh, ni malam ni nak sambung dalam ilham baik, ilham fasik. Malam ni kita nak sambung. Mentadbir akal. Ilham baik, ilham fasik. Dalam surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mana sebelum kita bincang tentang sangkaan buruk. Sangkaan yang membinasakan. Yang ini apabila akal itu tidak ditadbir urus oleh iman. Tidak ditadbir urus oleh hukum hakam. Malam ni kita nak bincang. Bagaimana sebenarnya akal ini adalah komponen utama dalam mentadbir kehidupan guna akal. Guna akal. Memang akal ini yang pembeza kita dengan binatang. Pembeza kita dengan malaikat. Tetapi akal yang bagaimana? Akal yang mampu membezakan yang mana ilham yang baik, yang mana ilham yang buruk. Di saat kita mampu menangkis, membezakan, menangkis atau mengenal pasti sangkaan buruk, maka di situ baru kita boleh bezakan baik buruk. Kalau kita tak tahu sangkaan buruk bagaimana kita nak membezakan ilham itu sangkaan buruk ataupun ilham itu sangkaan baik? Ini kadang-kadang kita keliru. Baik. Sebagai contohlah sebelum saya rungkaikan secara diagramatik. Saya buat cerita bab kebun lagi. Senang, ini tamsil terus kehidupan. Tuan-tuan, akal kata, mereka tahu tanah itu hak kerajaan. Mesti kena ada kebenaran yang sah. Bermaksud halal haram dah tahu dah. Habis Ustaz, yang buat tu bukannya orang Islam. Contoh, ada dah orang Islam dalam tu. Walaupun yang tahu bukan orang Islam pun, yang buat tu tahu tak ada undang-undang. Tahu. Okey. Tapi dia lupa nak kenal pasti. Aku ni ikut undang-undang atau ikut suka? Ni ilham buruk. Buat je dulu. Kemudianlah nanti kita buat dulu. Boleh kau tim kita buat dulu. Boleh kau tim Ilham juga nampak macam baik. Tapi di saat dia membelakangkan hukum, membelakangkan undang-undang, sebenarnya sedang terjebak dalam ilham yang buruk. Walaupun ada dulu serentak. Dan benda tu takkan nampak lagi buruk. Sebab apa? Sebab dia bukan immediate nampak. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, kata beliau, orang yang bijak, dia akan mengesan fitnah dari awal lagi. Sebelum dia hancur. Orang bijak. Orang yang bodoh, ni layak bagi bodoh ni. Yang ni yang buat kesilapan fatal, kesilapan total. Dia gagal membezakan halal dan haram. Dia akan kenal itu haram di saat dah hancur. Baru tahu rumah tangga aku ni haram, hancur. Baru tahu perniagaan aku ni haram, hancur. Tuan-tuan, kehancuran sangat berkait rapat dengan perkaranya haram. Takkan ada benda yang halal berkekal hancur. Tak ada. Ini sepe yang mesti anda kena yakin. Tak percaya, tengok Mekah. Walaupun tanah haram, tapi orang yang haram tu tak boleh masuk dalam tu. Semuanya halal belaka. Ustaz, ada juga yang buat. Itu orang buat perangai tu ada juga manusia ni. Mana-mana tempat ada
orang buat buruk ni. Tapi nak cerita tempat itu. Halal. Tempatnya diberkati. Air zam-zam tu. Tak pernah kering sampai sekarang. Nampak? Tak pernah kering, tuan. Jadi jangan kaitkan kehancuran tiada kena mengena dengan benda yang haram. Tak ada kena mengena ni. Ni kan hancur ni sebab silap kita ni. Dia bukan sekadar silap. Bimbang-bimbang dosa. Silap mungkin. Mungkin kita boleh orang kata apa, dalam buat due diligence ke, buat apa, postmortem, mungkin ada kesilapan. Soal, kenapa Allah izinkan kesilapan yang boleh mengundang kehancuran? Sebab tu orang Islam ni, dia tidak buat silap, tuan-tuan. Jarang. Nabi kata tak boleh buat sekali dimaafkan. 2 kali. Itu bukan silap dah. Itu dosa tu. Silap ia. Tapi berulang banyak kali perangai yang sama, buruk yang sama, cemburu yang sama, daripada umur 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, sehinggalah umur puluh-puluh tahun, pun bawa perangai buruk cemburu lagi. Cemburu bukan benda baik, benda buruk. Dia ulang guna hadis Nabi, kata Aisyah radhiyallahu cemburu, Aisyah radhiyallahu cemburu, Aisyah umurnya belasan tahun, kita ni berpuluh tahun dah. Oh, nak guna dalil yang sama, Aisyah radhiyallahu anha itu sekali je, waktu itu dia, the right moment, waktu itu je berlaku. Tetapi kita duk canang guna dalil itu berpuluh tahun, bukan berpuluh tahun, beribu tahun ulang sama. Ulang-ulang kesalahan yang sama. Malah menggunakan dalil pula untuk mengiyakan kesalahan. Jangan marah kalau rumah tangga hancur. Anda mengiyakan kesalahan. Sebab tu tak boleh. Mana-mana pergaduhan, mana-mana kehancuran, mesti ada kaitan dengan dosa. Tak ada pahala bergaduh, tuan. Benda yang berpahala takkan gaduh, tuan. Benda yang berpahala takkan hancur. Benda yang berpahala akan kekal lama. Malah bukan saja di dunia, bawa sampai ke syurga. Kalau orang kata, Ustaz, duit boleh bawa masuk syurga? Boleh. Kereta ni boleh bawa masuk syurga? Boleh. Ustaz, dunia ni boleh bawa masuk syurga? Boleh. Macam mana? Jadikan pahala. Selagi mana dia tidak digazetkan sebagai alat untuk generate pahala, berjaga-jaga. Anda sedang mengundang bala. Dunia ni, Allah bagi untuk transform jadi pahala. Gagal tukar, siap. Sama dengan ilmu pun. Anda ingat ilmu semua jadi pahala ke? Belum tentu. Niat menuntut ilmu, ya dah pahala. Ilmu tu sendiri, selagi tidak diamalkan. Macam mana maksud ilmu yang diamalkan? Ya, kita belajar. Kemudian, kita faham. Kemudian, kena praktiklah faham itu. Yang wajib, yang sunat, mungkin ada maaf lagi sebab sunat, tinggal, rugilah, bukan tinggal tak dapat apa-apa. Ulama' dah cakap tinggal rugi, tapi tak berdosa. Tapi ilmu yang wajib, terutama bab yakin, masih ragu, masih keliru, masih buntu. Ada ilmu dah. Bukan tak ada, bukan tak ngaji, malam-malam, hari-hari mengaji. Tapi masih question, masih cuba challenge, masih cuba cari dalil lain, masih lagi mencari-cari jalan lain. Hati-hati. Bukan tak diberitahu. Dah ada ilmu, tinggal tak nak apply. Itu saja. Sebab takut nanti ada kesan sampingan. Itu kan. Ubat, biasalah. Nak kena cocok kan, takut kan. Biasalah kan. Takut ada kesan sampingan, Ustaz. Memanglah, tak kena cocok pun ada kesan sampingan. Itu dia nak makan ubat. Takut ada efek. Memang. Kebenaran masuk. Kalau dalam badan tu ada kebatilan, terbongkar tuan. Mengelupur kawan tu. Tapi baguslah, biarlah sakit untuk sihat. Daripada sihat kemudian sakit. Biarlah sakit, tetapi menyihatkan. Daripada sihat-sihat lepas tu sakit. Hati-hati. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala. Bila kita gagal,
mentadbir ilham baik, ilham buruk. Maka di situlah akan berlakunya kerugian yang amat dahsyat. Kita boleh rujuk surah Asy-Syams, tuan-tuan. Dan surah Asy-Syams Allah nyatakan dengan terang, jelas, sangat jelas, tuan-tuan. Pertama, dalam ilham ni, dalam fikiran, ilham ni dalam bahasa moden, fikir minda lah. Tapi dalam bahasa pengajiannya dipanggil ilham. Khair. Ilham ni bila sebut tentang ilham, itu mesti berkait dengan akal. Yang ini daripada ilham itulah akan ada kerja yang dipanggil af'al berfikir. Berfikir. Okay. Berfikir ni masih belum lagi boleh dijadikan noktah, sebab berfikir akan ada berfikir yang takwa. Kalau kita rujuk pada surah Asy-Syams ni, takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur dan fujuraha. Bila sebut fujur, iaitu keburukan. Yang membawa kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Keburukan ataupun bahasa tepatnya kejahatan. Dia ada dua angle kat sini berfikir. Okay. Ilham ni akan terbagi kepada dua. Yang mana kerja akal ini akan dapat ilham. Okay. Dan lagi sekali, bila sebut akal, itu perkara ghaib. Perbincangan ghaib. Kita dah bincang ada akal, ada hati, ada nafsu. Ketiga-tiga perkara ini termasuk dalam perbincangan sifat-sifat. Bila kata summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Sam'a wal absar, sama' basar, akal. Ini akal ni kerjanya melihat dan mendengar. Hati, afidah, merasai. An-nafs ini menterjemahkan apa yang akan dikendalikan oleh dua perkara ni. Nafsu. Baik. Maka bila kita gagal untuk memahami dua perkara ini ada dalam corak pemikiran kita, maka bila ada kekeliruan, maka dia akan jadi keliru. Bercampur aduk. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil, haq wal batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dan batil. Bila kata keliru, campur aduk, ada larangan jangan. Maka sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, bila kita tengok dulu keadaan ini, kita faham dulu keadaan ini, bermaksud menjadi tugas dan tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk membersihkan fikiran. Macam mana Ustaz? Kena membersihkan. Jangan ada campur aduk. Kena bersihkan fikiran. Membersihkan.
Baik. Dalam perkataan membersihkan ni, Allah nyatakan dalam surah Asy-Syams ayat 9. Beruntunglah wa qad khaba man dassaha aflaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah yang menyucikannya, merugilah yang mengotorinya. Nampak? Beruntunglah mereka yang menyucikan, untung bagi yang membersihkan, rugi bagi yang membiarkan, iaitu mengotori. Rugi yang masuk di sini apa? Bukan rugi yang kita dok faham biasa-biasa punya rugi. Rugi yang dimasukkan di sini adalah mengundang kepada dosa-dosa, mengundang kepada bala, bala mengundang kepada kehancuran. Sebab itu bila dosa, Allah SWT begitu rahmatnya ketika rugi dosa ni ada fasa untuk ampun. Kenapa Allah tak immediate bagi? Sebab ada ampun. Bala ni bila-bila boleh datang di saat kita tak minta ampun. Hati-hati. Bila hancur ni adalah merujuk kepada bala. Hati-hati. Bala tentera. Hancur-hancur tu bala. Dan bala ni turun tak kisahlah. Yang beramal tak beramal sekali harum. Maka di situlah perbahasan. Kalau bala tu turun di kalangan orang yang beriman, maka dia tidak dipanggil bala, dia dipanggil ujian saja. Mungkin mengangkat darjat, dia sabar, maka dia angkat darjat. Tapi di situ balik orang yang kafir, kufur, sebab dia kehancuran ni turun tak pilih-pilih dah tuan-tuan. Sebab tu kita kerja mengajak kepada kebaikan ni kena buat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau orang kata, kau jangan sibuk-sibuklah nak ajak-ajak aku buat baik. Aku bukan nak sibuk ajak kau buat baik. Masalah kalau kau buruk, aku kena sekali. Faham? Kalau kau je kena, tak apa. Sekarang bala turun dengan aku kena sekali. Bukan aku nak sibuk hal kau. Aku tak nak sibuk hal kau. Aku tak nak sibuk kau punya perangai tu. Tapi, kau tu duduk dengan aku. Kalaulah aku biarkan kau, maka aku akan mengundang bala. Tugas kita selesai. Tapi kalau kena juga tuan-tuan, kalau dia tidak sedar dan nasihat kita, kalau kena juga dan kita kekal beriman, maka itu jadi ujian untuk kita lah. Bala ni turun hancur habis semua. Habis. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Makanya di sini kita nampak peranan. Rupanya kita ada kerja untuk membersihkan akal. Soal Ustaz, orang tanya, Ustaz macam mana nak bersihkan akal ni Ustaz? Macam mana tak nak berfikir buruk? Bukan negatif buruk terus. Berfikir fujur, berfikir jahat. Dia negatif ni masih fleksibel lagi. Kalau sebut negatif, kadang-kadang ada negatif yang tidak mengundang kejahatan. Apa maksud fikiran negatif yang tak mengundang kejahatan? Contoh, fikir, okey, bila negatif, dia kena faham dulu perbezaan negatif dengan jahat. Baik, negatif ni buruk. Jahat ni fasad, rosak. Okay, berfikir buruk belum tentu merosakkan. Belum tentu. Tapi berfikir jahat dah tentu merosakkan dan sudah pasti mengundang juga keburukan-keburukan yang lain. Tapi buruk belum tentu rosak. Apa contoh? Buruk ni benda yang kita tak mau dengar. Apa dia? Mati. Mati ni baik ke buruk? Kalau sebutlah. Buruk lah. Mana ada sebut mati je. Orang kata apa? Kita buat kenduri kesyukuran. Dah mati. Hang jangan buat pasal. Dia satu keburukan.
Sebab tu keburukan yang paling tinggi, ujian keburukan yang paling tinggi, rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 156, itulah kematian nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buruklah tuan-tuan. Tapi negatif. Adakah jahat? Tidak. Fikir mati ni satu benda yang buruk bagi orang. Negatif lah sikit-sikit mati. Jangan negatif boleh tak? Sebab tu tak semua orang suka cerita sebab mati sebab negatif. Cuba cerita hidup, fun-fun sikit. Happening kan. Sikit-sikit mati. Kau ni buang terbiat ke? Nampak? Lain. Tapi kalau berfikir nak hidup dia, jangan. Kalau nak hidup ni, contoh nampak macam baik, tapi selagi bulan jahat. Dia fikir dia nak hidup, siapa aku nak matikan? Siapa aku nak tarah ni? Siapa aku nak rasuah ni? Siapa aku nak curi ni? Dia fikir nak hidup. Kau fikir hidup dia kerja kau akan buat kerosakan. Ni cara fikir, nampak? Kalau fikir mati kan, berani buat kerosakan. Sebab tu termasuk dalam kebaikan zikrul maut. Fikir mati, zikrul maut. Zikrul maut itu mahmudah. Ingat mati. Sebab tu, ini contoh fikiran negatif. Sebab tu, kena faham negatif tapi tak buruk. Ingat mati versus ingat hidup lah. Kalau ingat mati, ini sifat mahmudah. Ini kena faham dulu konsep fikir ni dulu. Ini sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Al-Imam Al-Ghazali Ta'ala meletakkan mahmudah. Ini sifat yang terpuji. Lawan sifat ingat mati, ingat hidup. Mazmumah. Ustaz, tak jumpa pun ingat hidup dalam sifat mazmumah. Tuan-tuan, kalau orang ingat hidup, dia akan hubbul mal, cinta harta. Ada cinta harta. Syahratut ta'am, cintakan pemakan. Jalan-jalan, cari makan. Allah bagi COVID. Nyanyi Pak Liman. Tak boleh jalan-jalan cari makan. Apa lagi? Syahratut ta'am, hubbul mal, hubbud dunya. Cinta dunia. Ingat mati ada tak cinta harta? Mana ada cinta harta? Ingat mati cinta pahala. Ingat mati ada jalan-jalan cari makan? Tak ada. Dia suka makan tapi tak ada sampai jalan-jalan cari makan. Suka tak ada masalah. Memang kita punya orang kata pelumrah suka makan. Takkan tak suka. Lagi makan free. Kan? Mana nak bagi makan-makan free tu, jangan lupa saya. Bagi je. Tak apa, saya suka. Contoh. Ingat mati cinta dunia ke? Mana ada cinta? Apa maksud cinta? Tengok dunia indah. Tak ada. Dia tengok dunia buruk dah. Mana ada indah, tuan? Buruk tengok semua dunia ni. Bagilah apa? Kata nak mati. Tapi adakah ingat mati ni buruk? Walaupun bunyi macam dah tak cinta dunia, Ustaz. Dah tak cinta harta. Makan-makan pun tak ada. Bosannya. Betul ke bosan? Ke silap hari bulan yang ingat hidup ni akan jadi bosan? Silap hari bulan yang ingat hidup ni, dia akan nak mati dulu. Kalau macam ni lah hidup ni, baik aku mati je lah. Dianya akan kecewa. Dianya akan mula banyak perkara-perkara yang memberontak. Tapi orang ingat mati, memandangkan dia tidak mengharapkan dunia itu indah, sebab memang hakikat dunia itu buruk. Lalu, kalau buruk pun okey. Jadi macam mana orang nak tension kalau dia terima buruk tu okey? Orang yang tension ni, dia terima aku nak yang baik. Aku order A dapat B. Aku nak isteri aku macam ni jadi macam ni. Aku nak suami aku macam ni jadi macam ni. Aku geram lah. Kenapa hidup ni tak adil? Mula. Ini tak adil. Sebab dia ada high expectation pada dunia.
Sedangkan orang yang ingat mati, dia tak ada high expectation dengan dunia. Apa ada aja. Tapi dalam apa ada aja tu, dunianya high expectation. Itu lahir punya cerita. Tapi ada orang, dia letak high expectation dulu. Tetapi dapat low expectation. Oh, dia punya kecewa. Menikam-nikam kalbu tuan. Lepas tu ramai orang kecewa dengan perkahwinan. Sebab dia tak high expectation. Melampau-lampau memikirkan perkahwinan ala-ala barat. Ala-ala pegang tangan Romeo and Juliet. Ala-ala ke sana ke sini. Ala-ala hari-hari cakap I love you. Ala-ala makan besar. Ala-ala you are only the one. Ni ala-ala barat ni cerita. Ala-ala mainkan perasaan. Asyik pujuk. Asyik mengajuk je pujuk. Asyik mengajuk je pujuk. Pujuk je mengajuk. Ala-ala barat. Kalau akhirat bukan cerita tentang dunia dah. Akhirat yang kita nak masuk syurga. So sekarang ni kita kena design untuk amal. Kita kena tundukkan perasaan. Tak ada nak cemburu-cemburu, walaupun cemburu-cemburu nu mengajuk-ngajuk tu ada. Tapi jangan diikutkan. Itu membinasakan. Lawan dia dengan iman. Ingat mati. Kalau mati nak cemburu ke? Tak ada nak cemburu lah. Dia nak mati katanya. Tapi adakah lemah semangat? Tidak. Orang yang ingat mati kuat semangat. Bukti apa? Ni cakap kena ada fakta. Bukti dia tuan-tuan. Tak payah cari dalil dalam Quran. Mana ada ustaz? Tak jumpa pun dalam Quran. Ni kena guna, dipanggil dalil akli. Akal yang waras. Tengok para syuhada. Adakah mereka ingat mati kemudian mereka lemah? Sekiranya mereka lemah tuan-tuan, tak sampai Islam kat Nusantara. Sekiranya mereka ni lemah, maka tak menang kita 2/3 dunia. Nampak? Jadi senerjemahnya mulakan Allah SWT. Jadi, ini konsep. Bermaksud, fikir ni fujur dan buruk. Fujur dan takwa. Jadi fujur ini sebenarnya benda yang membuat rosak. Fikir hidup ni, dia fikir hidup bermaksud dia tak fikir apa jadi dosa pahala. Dia fikir nak hidup je. Membujur lalu melintang sapu. Ini akan mengundang rosak. Sebab tu Islam tidak fikir hidup tuan. Islam mengajar fikir mati. Kemudian bermati-matianlah untuk hidup yang yang ada sekali ni je. Kalau ini dia peluang yang terakhir aku ada. Lepas ni aku dah tak mati lagi dah. Aku mati sekali ni je. Lepas ni aku tak mati-mati dah. Aku dah tak ada peluang nak back to belakang balik. Tapi orang dengar takut. Kalau dah mengaji ni, anda semua nak ikut pengajian, tak apalah. Cuba kalau misal kata cakap secara umum. Ni walaupun bincang secara umum, tapi yang dengar-dengar sambil-sambil tak adalah dia ambil peduli. Tapi kalau yang sungguh-sungguh dengar, anda fahamlah. Orang tu tengah tension suruh fikir mati. Kan? Orang marah. Sedangkan yang fikir matilah yang akan buat dia semangat. Saya dah testing dah. Bukan testing dah. Dah buktikan betul. Bukan betul lagi dah. Benar melainkan benar-benar berlaku. Di saat dia kecewa dengan dunia. Saya suruh fikir mati akhirat. Biarlah kecewa dunia puan. Arwah ada pun. Selalu saya ulang cerita ni. Arwah ada pun. Puan adalah satu kehidupan yang kekal. Ni mati sekali dia puan. Lepas ni hidup kekal. You are never fail. Lagi mana you ada lagi hidup yang kedua. Gagal sekali. Okey, terima. Fikir mati. Kita ada satu lagi. Kita ada lagi akhirat. Akhirat ni takkan habis cerita dia. Allah Akbar, seram cerita pasal mati ni. Kenapa nak seram? Istilah batang mati bukan menyeramkan. Menyeramkan tu dosa kita. Orang ada seram tak? Seramnya nak balik kampung. Ada tak? Ada ke? Ada tak orang dia bila cakap nak balik kampung raya, seramnya. Seram ni kalau nak bergaduh sekejap lagi, tu seram. Atau seram sekejap lagi, ada masalah dengan mak ke, ipar duai ke, seram nak balik ni. Sekarang masa muka kan. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, bukan kata seram, nak balik je kerja ni. Bila nak balik kampung?
Bila nak balik? Kampung tau tuan-tuan. Allah nyatakan akhirat tu kampung orang beriman. Kenapa no duduk dunia sampai lupa akhirat ni? Ha? Ke sampai dah melekat fikiran dunia ni? Sampai takut nak balik akhirat? Dosa, Ustaz. Dah tu, Allah bukan suruh takut dengan dosa. Allah suruh takut dengan murka Allah. Kalau buat pahala pun, kalau mengundang murka Allah, apa buat pahala mengundang murka Allah? Tu perasaan baik, jadi dosa juga. Nampak macam buat pahala, tapi dosa. Nampak macam buat dosa, tapi masuk syurga. Macam mana tu Ustaz? Rahmat Allah, Allah ampunkan dia. Lepas tu takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, imbangi dengan harap, khauf dan raja' ilallah. Impian kita itu mesti besar kepada akhirat. Ada satu tu tulis, kejarlah impian, masa dah tak ada, kejarlah impian. Impian apa nak kejar? Dengan tengah COVID ni tuan-tuan, impian apa anda nak bina sekarang ni? Kita nak reset balik. Kita nak reset balik impian kita. Impian kita adalah hidup senang di akhirat sana. The time is now. The time is now. Right now. Al-an. Semua orang boleh balik akhirat dengan hati yang sejahtera. Semua orang, tuan-tuan. Takut mati sebab tak cukup bekalan. Islam tak suruh takut mati. Cukup bekalan ini bukan perkara yang mesti kita meletakkan sebagai penghalang untuk merasakan nikmat selepas kematian itu. Sebab tu kena betul. Kalau takut mati, maka beramallah sungguh-sungguh. Dia tak ada istilah takut mati je Amir. Sebab tu kadang-kadang kita bercampur aduk dan konsep mati bukan takut. Orang kata gini, takut tak cukup beramal, tapi duk fikir lagi, berisau itu, fikir ini, fikir itu, fikir ini lagi. Dia hidup jangan takut-takut. Hidup biarlah benar-benar takut. Kalau benar-benar takut, Allah akan lapangkan hati walaupun amalan sedikit. Tak cukup amal, tak rujuk pada hadis ke? Hadis Nabi kata, banyak amal ke? Amal sedikit tapi bersih. Soalnya sekarang, bersihkan amal. Kita sibuk beramal banyak, tapi hati kita duduk penuh dengan risau. Risau apa? Risau tentang diri. Diri apa? Diri yang nampakkan aku kena ada amal banyak. Islam tak suruh amal banyak. Islam suruh amal yang bersih. Jadi nak bersih, amallah banyak kali sampai bersih. Jadi kalau nak amal banyak sampai bersih, jangan fikirkanlah perkara tu, buat saja sampai bersih. Harap dengan Allah, beramal dengan Allah. Sebab tu banyakkan berharap kepada Allah di saat beramal. Jangan berharap dengan amal. Itu kena faham ni, buat cerita amal lah pula nanti. Saya cerita bab lain nanti. Benda ni kena faham dulu. Kena betulkan dulu. Jangan bila kata kita mengaji malam ni, bila sebut mati, betulkan terus. Tadi dah kait-kait dengan benda lain. Amal satu bab, mati ni satu bab. Kita kan ada clear picture tentang mati. Simple. Dia macam tu sepatutnya. Tapi sebab kerana bercampur-campur dengan dosa, bercampur-campur dengan amal tak faham, bercampur-campur dengan keraguan lagi, mati tu jadi kabur. Bila kabur tu, fikiran jahat masuk. Daripada aku pergi mati, baik aku pergi hidup. Itu contoh. Bersih itu merujuk ikhlas ke? Bukan merujuk ikhlas. Bersih itu ikhlas. Jadi senang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi itu kaedah dia. Dalam kita clearkan, saya bagi contoh fikiran yang negatif tetapi ianya baik. Sebab tu Islam ni bukan kata Islam je negatif. Kita kena sentiasa positif, Ustaz. Apa maksud positif yang anda faham? Lebih baik jangan fikir jahat. Itu dia. Fikir jahat ni apa? Benda yang merosakkan kita. Kalau duk fikir dunia, hidup pula dah tentu dunia. Kalau fikir akhirat, dia kena fikir mati dulu, tuan-tuan. Itu cerita dia. Kalau anda berfikir akhirat, anda kena selesa dengan mati. Jadi kalau tak selesa dengan mati, bermaksud tak fikir akhirat. Allahu Akbar. Ini berpunca daripada apa, tuan-tuan? Berpunca daripada kekeliruan berfikir. Bercampur aduk tadi. Baik. Kita dah faham, dah jelas. Bermaksud, kita tak nak ada fikiran yang jahat. Dan kita nak ada berfikir tentang
takwa yang baik. Pikiran yang jahat, pikiran yang takwa terus. Yang mana dikendalikan oleh fikir ni akal. Sebab itu lagi sekali, tuan-tuan dan jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, biasa bila bab fikir takwa ni, saya terus letak kat bawah ni lah. Dia membawa kepada mati. Mati ni memang orang bertakwa ni, memang dia akan berfikir tentang mati. Sebab mati akan pergi kepada, transit kepada cerita tentang akhirat. Cuma, yang kita nampak mati ni adalah kubur. Lepas tu, dah kubur kita cerita pasal seksa. Bila seksa, duk kita nampaklah neraka. Kita lupa bahawa mati ni bukan cerita pasal kubur, seksa, neraka. Mati cerita pasal akhirat. Dalam akhirat ni tuan-tuan, Allah akan menceritakan tentang syurga terus sebenarnya. Sepatutnya perjalanan kita ni straight takwa, mati, akhirat, syurga. Cuma dia melencong ke sini tu. Dia melencong ke tepi tu. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat gambaran. Dia nampak benda yang buruk. Tu tadi buruk. Sebab dia nampak corak pemikiran yang diajar dan digembar-gemburkan itu pemikiran negatif positif. Itu yang dipahamkan. Bila negatif positif, sudah pastilah dunia itu positif, mati itu negatif. Bila selalu ditanam mati negatif, yang kita pula mati negatif, kita bawa kait ke mati itu sebab seksa takut dosa. Padahal kalau sebab tentang dosa, kita ada bab takwa, bukan orang yang tak ada dosa. Takwa ni bukan orang yang maksum. Bukan. Takwa bukan orang maksum. Takwa orang yang sentiasa ada dosa, tetapi sentiasa minta ampun dengan Allah. Itu takwa. Bermaksud istilah kalau nak katakan takut dengan dosa, sebab tu tak wujud. Takut dengan Allah. Allah tak ampunkan kita. Itu sebenarnya. Walaupun anda buat satu dosa je. Apa dia? Syirik. Sebab tu yang ditekankan adalah keampunan. Kita tak tahu dosa apa. Memang banyak kita lalas sekali, kita ni makhluk berdosa. Khata'. Kita ni dosa. Lalas sekali, ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku harapkan keampunanmu. Habis. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itu gambaran baginya gagal dalam kehidupan. Bila kata kubur gelap seksa neraka, itu kat mana? Mari terujuk pula perbahasan tentang doanya Nabi ajar. Fitnah mahya, fitnah hidup. Fitnah mati. Fitnah mati. Ni fitnah mati ni. Dalam hidup pun kena fitnah, mati pun kena fitnah. Hidup pun ditakut-takutkan, mati pun ditakut-takutkan. Siapa yang hidup dalam ketakutan, mati dalam ketakutan. Apa maksud hidup dalam ketakutan? Takut dunia. Sehingga lupa dia bahawa ada amalan yang lebih besar untuk dikerjakan. Takut tak ada dunia, sehingga meninggalkan akhiratnya. Maka fitnah akan mati. Sebab tu nak terhindar daripada kubur azab yang teruk itu adalah jangan terfitnah dengan hidup. Jangan. Apa dia? Jangan terfitnah dengan dunia lah. Tu kena faham kat situ. Jadi sebenarnya betul Tuan Syed. Berfikir ni memang kena belajar. Belajar cara berfikir. Sebab kadang-kadang kita ikut perasaan saja. Ikut nafsu. Kita nak beramal tapi bernafsu lagi. Sehingga kita tak mampu berfikir dengan waras. Akhirnya kita beramal sebab takut-takut. Bukannya betul-betul menjadi hamba Allah yang nak beramal kerana nak membuktikan kecintaan kepada Allah. Nak membuktikan kesyukuran kepada Allah. Sekarang nak beramal, nak lari pada dosa. Soalan, sampai bila nak habis dosa? Saya nak beritahu. Kalaulah syaitan datang, iblis datang, duk main-main dengan kita, kau tak layak, kau banyak dosa. Adakah kita nak berhenti beramal? Ini yang berlaku kadang-kadang terfitnah, tuan-tuan.
Orang tak layak nak jadi baik, kadang-kadang dia dah give up, dia dah fed up sebab dia rasa aku tak layak nak beramal, aku dah dosa. Dia putus harapan. Sedangkan agama bukan mengajar begitu. Agama tidak pernah memberikan satu harapan yang palsu kepada orang yang bertuhankan Allah. Belajar daripada 99 orang yang membunuh 100 orang, dia bunuh 100 orang, tuan. Betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala di atas hamba-hambanya yang mengharapkan keampunan daripada Allah. Tumpukan kepada keampunan. Sebab tu belajar mengenal Allah. Mengenal Allah itu mengenal keampunan Allah lebih besar. Henti-hentilah melakukan dosa. Malu nak buat dosa. Lebih baik macam tu. Beramal dengan malu. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Jadi, kalau beramal semata-mata nak hapuskan dosa, nyaya. Amalan mana, tuan-tuan? Ampun dosa kena minta dengan Allah. Minta keampunan. Ni nanti wukuf di Arafah ni. Kita nak sambut Aidil Adha nanti. Hari yang mana Allah akan kabulkan, Allah ampunkan seluruh dosa, bersih. Hari Arafah. Ambil peluang, tuan. Ambil peluang nanti. Jangan kata bahasa pasar, saya guna bahasa pasar. Jangan kata Allah tak payung. Jangan kata Allah tak bagi peluang. Itu bahasa pasar. Jangan kata Allah tak bagi peluang. Jangan kata Allah tak bagi peluang soal dosa nak minta ampun ni. Jangan kata. Jangan tertipu hanya dengan dosa, tapi tak nak fikirkan tentang apa yang lebih besar daripada dosa itu apa. Sepatutnya kerja kita apa? Membersihkan fikiran kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita. Apa dia? Itulah fikir jahat. Fikir jahat ni, tuan-tuan. Kerana dia nak lari daripada dosa itulah, Iblis pun datang. Ambil kisah Barsisa, tuan-tuan. Dia mula meracuni fikiran Barsisa. Kalau engkau nak contoh, kalau engkau nak beramal, tuan-tuan, ambil kisah ni, tuan-tuan, Barsisa ni. Kalau anda kata dosa pahala, okey. Ni saya nak kongsikan, nak kata apa? Nak luruskan pemikiran ni. Bukan kata tak cerita dosa pahala, tuan-tuan. Tapi berfikir tu biar betul. Dosa ni dekat hati. Hati ni merasai sentiasa bersalah. Orang yang ada Allah, dia akan sentiasa bersalah. Tapi kalau berfikir, aku beramal ni sebab aku nak lari pada dosa ni. Sekali Iblis menyamar, tuan-tuan, beramal. Si Barsisa ni memang ulama tak pernah maksudnya tak pernah buat dosa lah. Ulama, tuan-tuan. Tak terfikirlah. Dosa ni sekali kena konsultan dengan Iblis. Iblis konsap. Sebab Barsisa tengok pada amal. Iblis amal banyak. Dia tipu dah lah banyak muda pula tu. Tak tidur pula tu. Sekali si Iblis ni punyalah. Dia kata apa? Aku boleh jadi begini sebab aku pernah buat dosa. Nampak, tuan? Oh, licik lah, ya Allah. Aku pernah buat dosa. Mungkin tuan belum pernah buat dosa ni. Dan cuba-cubalah buat dosa sekali, tengok. Tengok macam datangnya zauk dalam hati tu. Datang zauk dalam hati tu. Si Barsisa kata, ya tak ya juga. Tapi dosa tak boleh. Mana boleh buat? Dah kata nak rasa khusyuk macam aku. Aku ni pernah buat dosa, katanya. Sekurang-kurang kau kena buat satu dosa yang kecil lah. Yang tak libatkan siapa-siapa. Barsisa ni, fikir, minum arak. Bayangkan, tuan-tuan. Ya Rabbi. Allahu Akbar. Macam nak cakap? Punyalah mudah fikiran ni, tuan-tuan. Termakan dengan kata-kata. Lagi tinggi seseorang tu, lagi tinggilah label. Tapi ikutlah ala tuju dia ke mana. Ini cerita-cerita begini, tuan-tuan, adalah untuk pengajaran. Pengajaran. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, maka termakan Barsisa ini. Lalu dia beramal sebab dia nak ni. Dia nak lari daripada dosa, dia nak beramal banyak supaya dapat banyak pahala dengan amal. Padahal pahala itu dengan rahmat Allah. Allah bagi. Walaupun amal kamu sikit. Tapi Allah bagi pahala banyak sebab ikhlas. Masya Allah.
Iblis tuan-tuan. Tapi licik si iblis tu. Barsisa tu siapa? Ulama Bani Israel. Namanya ulama. Boleh type, search cari nama Barsisa. Keluarlah cerita dia. Ha. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Maksudnya apa tadi? Saya nak kaitkan tadi. Kalau kita beramal, licik tak licik iblis ni. Bukan sebab dia tu hebat, no. Tapi sebab kita lalai. Itu saja. Kelalaian kita ni boleh jadi dalam pelbagai cara lah. Sebab dia tak ikhlas. Nah, itu tujuannya. Dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas itu. Sebab tu saya bagi tahu tadi, perbincangan fikiran ini. Kalau buat amal, tuan-tuan, biarlah hati yang mengendalikan amal itu. Jangan berfikir aku kena banyak. Kalau berfikir banyak, tuan-tuan, nanti tertipu dengan amal. Ulama bukan suruh beramal banyak. Ulama suruh beramal lah banyak kali. Sampai jadi. Amalan mungkin sama. Tapi berbeza rasanya. Amal banyak kali. Sampai jadi. Mungkin nampak sama. Tapi berbeza rasanya. Mengikut dari masa ke semasa. Nampak? Jadi sebenarnya banyak mulakan Allah SWT. Jadi maknanya. Ya benar Tuan Abdul Halim Taufik. Orang awam pergi. Tak apalah, boleh. Cuma kita kena luaskan lagi. Luaskan lagi kefahaman fikiran itu adalah untuk bahawa dengan pahala yang banyak itu sebenarnya pahala yang banyak, betul, pahala yang banyak, tapi bukan tergantung pada amal yang banyak. Okey, begini. Betul kita nak pahala banyak. Ni kata almarhum Tuan Guru Datuk Abbas Andin Al-Hafiz. Memang kita nak pahala yang banyak. Ini memang disuruh. Kita nak pahala yang banyak. Tapi soalnya, pahala yang banyak bukan semestinya datang daripada amal yang banyak. Tak semestinya. Tapi kalau nak, sebab pahala yang banyak ni, itu ni cara dia fikir. Adalah pahala yang banyak ini yang besar. Yang ada, dipanggil kualiti. Perbincangannya adalah ikhlas. Jadi, nak ikhlas ni, dia tak boleh sekali. Dia kena banyak kali. Tu dikaitkan dengan banyak tu. Nak ikhlas tu yang kena banyak kali. Kalau berbincang soal ikhlas, tak macam nak ikhlas, kena buat banyak kali. Sampai tak terasa. Contoh, kelas setiap malam ni kan, banyak kali ni. Sampai apa? Sampai tak terasa kelas setiap malam. Orang tidak kan kena ada event tertentu. Okey, malam kita akan anjurkan kelas. Best ni. Tapi kalau dah setiap malam, saya dah bosan, betul? Hati-hati. Bila dah selalu, tuan-tuan, ujian sampai. Dah banyak kali skip pun tak apa. Sama je. Alah solat 5 waktu. Alah aku dah biasalah solat ni. Umrah tu dah biasalah aku buat. Tapi tuan-tuan, itulah ikhlas. Ikhlas yang anda buat banyak kali tetapi tidak akan rasa bosan. Itu ikhlas. Itu saya ringkaskan. Dia akan puas. Apa tak bosan apa? Puas lah. Bila petang puas ni tuan-tuan. Itu yang dapat sekali, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, sekali solat diterima dengan ikhlas. Syurga. Tuan-tuan. Banyak kali itu ikhlas, bukan amal yang banyak. Ujian duduk dalam kelas sampai bila ustaz tak jawab soalan. Islam di hati soalan apa? BC, sabarlah. Kita tengah tajuk ni dulu. Itu nanti soal jawab. Dia hidup dengan cari jawapan yang direct. Ramai orang kata dalam bab kehidupan ustaz, macam mana nak uruskan contoh bab kahwin ke. Dia bukannya 1, 2, 3, 4 jawapan dia. Jawapannya dia kena faham semua pengajian.
Tu cerita dia. Kalau macam tu tak payah ngaji lampanya panjang lah. Sehari dua cukup lah. Apa yang anda tak faham tu je ngaji. Dah cukup. Lagi bab kehidupan. Dia bukan perbincangan bab fiqah. Fiqah ni senang. Senang maksudnya ada jelas. Terus cerita. Ni apa hukum tadi? Ni hukum ini. Ni hukum dia. Sebab tu Nabi kata halal tu jelas. Haram tu jelas. Tapi kalau berbicara soal kefahaman macam ni. Prinsip ni. Anda kena dengar banyak. Kemudian simpulkan. Itu cerita dia. Kadang-kadang itu ujian lah. Sebab tu kadang-kadang kalau ngaji bab hati ni, kadang-kadang tak ngaji pun isi ni lagi. Baru kulit baru. Baru tarikh baru. Itu pun lama dah. Ya Allah, sabar betul aku. Bila nak masuk tajuk ni tak masuk-masuk lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Jadi pahala yang banyak tak mesti datang pada amal yang banyak. Tak semestinya. Kadang-kadang amal ni satu je. Tapi kerana dia buat banyak kali amal tu, berbeza pahala yang banyak, amal yang banyak ni macam-macam amalan dia buat. Tapi kalau dia satu amal, tapi dia buat banyak kali. Amal satu je. Contoh, solat awal waktu. Satu je amalan tu. Amalan ni, amal anda kena faham. Amal ni, baca Quran satu. Solat satu. Macam tu. Didik isi satu. Ada macam pecahan. Tapi dalam solat tu dia buat berkali-kali. Tu amal banyak kali. Tapi kalau amal yang banyak, solat buat, ngaji buat, puasa buat, banyaknya amal dia. Banyak. Tapi yang mana betul-betul solid, konsisten, tengoklah. Ini yang Nabi tak suka. Nabi kata jangan banyak. Sekali-sekali tinggal semua. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Itu kata. Sebab itu perbincangan ini perlukan kepada penghayatan banyak kali. Sebab dia melibatkan kefahaman nak membersihkan. Lagi-lagi pula ada yang kalau bertanya-tanya soalan kan. Soalan-soalan kehidupan kan. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Okay. Maka di sini kalau kita lihat, berbalik kepada isu kita tadi apa? Membezakan pikiran yang jahat dan pikiran yang takwa. Okey tak apa, Islam di hati. Alhamdulillah. Nama tu Islam di hati dah tu. Baik. Jadi kita dah faham begini. Yang jahat itu membawa kepada dosa. Yang jahat. Pikiran yang jahat ini membawa kepada dosa. Takwa membawa kepada pahala. Berfikir. Baik. Maka di sinilah datangnya fikir dosa pahala ni. Yang kita bincang tadi, amal tadi. Amal yang kata mati beramal banyak. Tapi dia tak fikir pahala tu. Dia fikir beramal banyak, nak pahala banyak. Tapi dia tak faham fikir pahala tu macam mana. Itu dia. Memangnya disuruh fikir tu pahala. Fikirkan pahala tu ganjaran kamu. Kamu tak berfikir, Allah kata. Allah bagi tawaran. Banyak kalau kita rujuk balik perbahasan tentang hakikat dunia dan sisinya. Kan Allah beri satu tawaran. Kampung akhirat lebih baik, kamu tidak berfikir. Memang, orang kena fikir benda-benda. Duit, fikir pahala. Dia belum fikir amal lagi kan. Amal tu banyak. Dia berduit, aku nak buat wakaf, nak buat sedekah, nak infak, nak zakat. Itu pecahan dia pula. Ini pahala ni maksudnya, the ending. The end result dia apa? Tu. End result dia apa? Terus, aku ada duit ni, aku nak buat pahala. Buat pahala ni, menyelamatkan aku daripada azab seksa kubur. Pahala ni, menyelamatkan aku daripada neraka Allah. Kerana daripada pahala itu, mengundang rahmat Allah. Itu cara fikir. Itu cara dia. Jadi, membersihkan. Maka di sini, Allah SWT menyatakan, membersihkan itu dalam surah Asy-Syam itu, ayat 10 sebelah, ayat 9 dengan 10. Kalau dirujuk ayat 9, menyucikannya itu, cara nak letak fikiran kita tadi, fikir tadi,
Yang sebab itu fikir jahat, fikir takwa. Fikir jahat ni dosa, fikir takwa pahala. Bagaimana nak menyucikan daripada pemikiran yang pergi ke arah ini? Maka dalam surah Asy-Syams Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Itu merujuk kepada hati. Inilah jiwa. Apa yang saya bincangkan tadi di atas, yang mana membincangkan tentang penyakit-penyakit hubbul mal, hubbud dunya, syahratut ta'am, itulah cara dia nak membersihkan supaya kembali kepada berfikir pahala. Tu nak buang perangai hati tu, dalam hati tu penyakit hati, dia panggil penyakit hati. Beruntunglah mereka yang membuang penyakit, apatah lagi penyakit tentang riak. Ni. Dan memang dunia ni tuan-tuan, bila sebut tentang fikir ni, memang kembali kepada kita akan nampak dunia. Dan dunia ni lah cenderung dia untuk pergi kepada, untuk manusia, riak tadi. Dia akan pergi cenderung ke situ. Kecenderungan dunia, dia akan pergi kepada suka, cinta. Sebab apa? Dia akan pergi cenderung ke situ. Sebab tu takwa ni lah yang akan menundukkan kembali perkara-perkara itu. Fikir tentang takwa ni adalah didorong oleh hati. Maka hatilah yang akan menundukkan, ataupun hati ni, jiwa inilah yang dah dibersihkan. Jiwa yang ditazkiyahkan, disucikan. Sebab itu, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, berbalik kepada amal tadi, tidak hairanlah ada segelintir kita yang cuba mengaitkan saya dah beramal tapi tidak berkesan. Apatah lagi kalau dikaitkan dengan stres atau depres. Sebab apa? Sebab dia masih belum membersihkan fikiran dia. Fikiran dia masih ada halusinasi, ada lagi sangkaan cerita-cerita dulu. Okey, saya dah terbaca satu konsultasi. Ini pesakit itu sendiri yang share. Saya di forward dan saya baca. Konsultasi di antara pihak yang dia panggil apa? Yang berautoriti lah. Konsult yang si pesakit ini. Apa yang dia kata adalah part yang paling worst saya nak buat adalah saya kena cerita balik apa yang saya lalui, dan benda itu saya kena ingat balik, dan saya terfikir-fikir benda itu berlaku, dan pihak itu akan memujuk saya, mengatakan tak ada, benda itu tak berlaku, dan bagi ubat 200 mg, ubat penenang. Dan bila makan penenang saya burn out, saya tak boleh, badan jadi penat, badan ni, efek itu buat stres juga. Nak kata dalam fikiran tu masih ada fikir benda, masih ragu bagaimana nak bersihkan hati. Tu kata nak kait dengan hati, memang ada kaitan lah. Kalau itu cara konsultasinya, atau pujuk ulang alik, pujuk pula mengatakan tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa yang berlaku. Dengan cara apa? Jadi dia beramal masih berfikir-fikir, masih ada pengaruh jahat. Apa maksud jahat? Pengaruh-pengaruh yang membawa kepada ni, penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit-penyakit nakkan kepada pengaruh, penyakit-penyakit dipanggil berimpian dengan dunia. Dekat situlah, maka dunia ini dijadikan alat impian, alat untuk mencapai impian. Impian apa? Impian dunia. Itulah. Bila dijadikan alat untuk impian dunia, semata-mata itu macam tak ada kaitan nak berimpian untuk alat untuk menjadi impian akhirat. Ini hati. Bila kata berimpian untuk dunia, maka akal tadi, maka pergi kepada akal yang jahat.
Jahat ni tak mesti kena jadi orang jahat yang buat jahat. Tapi jahat yang akal ni nanti yang dipengaruh oleh impian dunia dan apatah lagi ditunggang oleh nafsu, maka dia akan buat kita meletakkan dunia ni sebagai pegangan kita. Dia akan jadi pegangan. Iblis duduk mana Iblis? Iblis ni tumpang sekaki lah. Dia duduk kat nafsu, dia duduk kat dunia. Dia boleh duduk kat mana-mana. Kat sini pun duduk, kat nafsu pun duduk. Dia tunggu kita masuk. Masuk je. Macam mana tu? Kadang-kadang bertubi-tubi berfikir. Dah fikir tu orientasi kita tak arah balik kepada apa yang kita fikir tu. Mesti arah kepada akhirat. Yang kita fikir tu ada strategi pahala tak? Kita fikir tentang apa? Tentang soalan mesti kena keluar. Yang aku fikir ni boleh datang pahala tak? Tak ada kan? Straightforward tuan-tuan. Kadang-kadang senang, kita malas nak bincang macam ni. Kadang-kadang setengah orang, dia tak nak penat-penat berfikir macam ni. Dia tahu alah beramal je Ustaz. Ambil rujuk-rujuk kitab mana ke, ambil amal-amal. Tak payah penat-penat fikir. Kalau itulah cara ni, saya rasa orang banyak beramal akhir zaman ni. Tapi kenapa ada isu masalah umat ni kronik juga? Saya buat mudah je. Ini contoh ya. Ini salah satu contoh. Bila fikir jahat. Saya ambil contoh rumah tangga. Satu keadaan lagi, soal amal agama. Amal agama ni tuan-tuan, bentuk amal banyak kan? Banyak. Bukalah apa tuan-tuan, mana yang pergi mengaji dengar-dengar macam-macam tu, pergilah buka kitab. Kalau nak yang warid yang sorehnya, contoh yang jelasnya, itu kitab Al-Azkar, amal agama. Baik. Bila sebut rumah tangga, disebut tentang rumah tangga, kenapa rumah tangga ini adalah perkara yang paling iblis aim. Satu. Kenapa dalam rumah tangga ini ada termaktub Al-Quran tanda-tanda kuasa Allah? Okay. Ada segelintir, dia tak nak fikir dah, beramal je lah. Rumah tangga jadi apa jadi tak kisahlah. Ataupun amal lama okey rumah tangga. Okay, kalau itu tumpuan dekat sini 100%, kes penceraian rumah tangga meningkat. Malah wujud juga di kalangan yang beramal agama, termasuk dalam fitnah ini juga. Nampak? Di mana kata tak payah cerita bab fikir-fikir cara fikir ni? Di mana kata benda ni tak penting? Walaupun belajar bab munakahat, belajar bab hukum hakam, munakahat. Saya dah faham dah Ustaz bab munakahat, okey? Bermasuk hukum hakam, okey? Tapi kaedah kefahaman tentang hukum hakam itu, yakni kaedah berfikir, fikir jahat, dia tidak melihat rumah tangga ini satu perkara yang boleh mengundang dosa yang besar. Sebagai contoh, syirik sungsang. Fikir jahat meletakkan isteri itu disanjung dan dijulang. Tak kisahlah dia kahwin 1 ke, 3 ke, 4 ke. Kalau ini ada, habis Ustaz, takkanlah nak hina dengan kutuk pula. Tak berlaku begitu. Orang yang faham agama takkanlah hina isteri, takkan. Tapi kalau dia tak faham agama, mungkin dia tak hina, tapi dia buat benda ni. Dia sanjung dan dijulang. Fitnah isteri dan wanita.
Dalam harta pun berlaku. Seorang lelaki yang gagal menguruskan hidupnya dengan harta yang benar, maka dia mudah untuk menjual dan menyanjung isterinya. Nampak? Ini berlaku, tuan-tuan. Kita tak boleh tutup ke rumah tangga. Ini contoh fikir jahat. Fikir jahat ni mengalihkan fikiran, alah beramal je, lantaklah isteri tu, suami tu macam mana, beramal je. Biarlah bergaduh pun apa ke, yang penting amal kita okey. Ramai orang pula beralih menutup hal rumah tangga dengan amal. Menutup ketakutan dengan isteri dengan amal. Menutup banyak perkara. Jadi rumah tangga tak selesai. Dalam hati masih ada sangka-sangka. Dalam hati ada lagi perkara-perkara yang masih takut-takut. Ini yang berlaku. Saya nak tekankan lagi sekali pentingnya bagaimana cara berfikir ni. Last sekali, rumah tangga berakhir dengan keakuan. Bila keakuan, amalan yang banyaknya gimana, tuan? Keakuan jugalah. Kalau dah rumah tangga pun bersifat keakuan, dah amalan, takkan berbeza orang yang lain-lain ke? Sebab itu ukuran, kalau kata kita nak buat majlis apa ke agama ke akhir zaman ni, kita tengok ni, kadar statistik rumah tangga. Bermaksud macam amalan agama tak jadi benteng, tuan-tuan. Dia tak jadi benteng. Iblis boleh masuk ceroboh rumah tangga. Saya ni, yang ilmu yang cetek yang tak ada apa-apa ni, tuan-tuan, pun rasa macam, aku ceramah ni macam tak menjadi dia sebab rumah tangga cerai ni. Iblis macam mudah-mudah masuk dalam rumah tangga. Menceroboh rumah tangga. Apa guna amal agama kalau iblis tak takut? Bermaksud pahaman dalam rumah tangga tidak sepahaman. Jangan. Sebab tu saya pegang benda ni, tuan. Tak kira lah. Ceritalah bawa saya. Setebal manalah amalan. Bukan kata kita nak memandang rendah pada amal. Tidak. Tetapi yang memandang rendah pada amal itu adalah iblis. Saya cuba membawa kaedah bagaimana iblis memandang amalan yang banyak, dia tak heran. Aku akan godam rumah tangga kau. Aku akan godam rumah tangga kau habis-habisan. Itu bahasa mudah je lah. Saya nak cerita. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali rumah tangganya ikhlas. Rumah tangganya hati suami isteri bersih. Kalaulah kata payah nak bersih rumah tangga, mana amal agama? Payah nak bersih lah, tuan-tuan. Mana boleh amal agama ikhlas, tiba-tiba rumah tangga tak ikhlas? Walhal bagi seorang isteri, wanita, tidak terangkat solatnya selagi mana tak selesai urusan dia dengan suami dia. Jangan main-main solat, tuan-tuan. Walaupun solat tu tiang utama, lepas tu baru dia tanya solat pula dan yang utama. Tu perempuan. Mana bagi seorang suami nak memastikan isteri dia ini benar-benar beramal dengan sebenar amalan. Oh ya Allah, tuan-tuan, ni pemikiran ni kena jelas. Jangan ambil mudah-mudah perbincangan. Tak apa, beramal je lah. Jangan pandang. Beramal je lah. Selesailah rumah tangga. Tak selesai. Sehingga kan banyaklah kes-kes akhirnya orang memain-mainkan orang beragama dalam rumah tangga. Nyaman. Saya, Allahu Akbar, nak cakap, ini orang tak respect. Ustaz-ustaz ni kau ramai. Alhamdulillah saya tak kena lagi. Kena try. Cara cakap tu try. Saya akan cantas cukup-cukup. Minta maaf. Tapi Alhamdulillah. Sebab kita bawa, kita faham. Kita faham. Jadi maknanya apa? Kita kena bersihkan pemikiran kita. Dalam amalan yang besar, rumah tangga ni amal besar. Amal besar. Jadi kalau rumah tangga yang dibina dengan ikhlas, maka amalan agama pun kita akan terbina ikhlas. Sebab agama itu juga tertegak. Kan sempurna sebahagian agamanya. Sebahagian imannya dengan berumah tangga. Ada orang akan marah lah.
Ini kata penceramahnya akan dimarah bila menyentuh hal rumah tangga. Sebab apatah lagi rumah tangga yang sedang diuji. Sebab tu, mana-mana yang kita betulkan balik. Bila kata yang diuji itu melibatkan hal-hal yang besar ini, maka pemikiran tu mesti diperkemaskan. Ya Tuan Fazli Yahya. Soalan apa? Saya terbaca tu. Dan rumah tangga tu kehidupan lah. Sebab banyaknya kita di rumah tangga kan. Dalam rumah tangga tu lah ada amalan tadi. Jadi sebelum saya tutup, kita dah membezakan lah fikiran jahat dan baik ni. Fikiran jahat dan takwa ni. Rumah tangga tu, disebut rumah tangga, itulah kehidupan. Kita menghabiskan banyak di rumah tangga lah. Dan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan tu lah adanya amalan. Yang duk cerita tadi solat, jemaah, kemudian cerita tadarus, cerita tentang puasa. Semua ada amalan dalam rumah tangga tu lah. Si suami tu lah beramal buat tu, isteri tu beramal. Itulah dia. Jadi beramal tu dalam rumah tangga. Dia tidak boleh dipisahkan. Sebab tu, dia nak cerita amal tapi tak cerita rumah tangga. Tak boleh. Rumah tangga tu kehidupan. Dia akan bawa amalan. Jadi, amalannya itu mesti seiring lah. Dalam rumah tangga tu lah. Adanya amalan. Mendidik. Itu amalan besar. Habis kalau tak terdidik, itu cerita lain. Tapi suami mesti mendidik. Dan isteri mesti terdidik. Barulah amalan itu diterima oleh Allah SWT. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, dalam bab rumah tangga, kenapa saya cakap rumah tangga itulah kehidupan yang mengenai banyak amalan? Contoh, isteri. Kehidupannya sebagai isteri. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahawa isteri yang solehah? Isteri yang solehah itu, adakah dia buat banyak kerja-kerja yang lain jadi solehah? Solehah tu 4 perkara kan Nabi kata. Solat, puasanya, jaga maruahnya, taat suami. Masuklah mana-mana pintu amal yang nak masuk. Masuk pintu. Besar tak amalan tuan? Besarlah amalan. Kalau dah sampai menjadi seorang isteri saja, boleh override semua amalan. Menjadi isteri, boleh override semua amalan. Besar tak? Besarlah. Maka seorang suami yang berhempah pulas, mendidik isteri dia solehah, besarlah jasa suami itu. Bukan solehah ni banyak amal, puasa banyak, apa ni banyak. Tak. Tu solat dia jaga, puasa dia jaga. Yang wajib semua tu. Maruah jaga. Maruah ni apa? Tak mudah dilihat di mana-mana. Tidak mudah didapat begitu saja. Ini senang akses. Banyak lebih kepada perkara-perkara tentang dunia. Itu maruah tu. Walhal wanita itu mulia di sisi agama. Dia rendahkan diri dia untuk dunia. Habis. Taat dengan suami. Taat dengan suami ni apa maksud dia? Suami suruh jadi baik. Itu taat. Maksudnya bukan suami jahat. Suami baik. Taat suami ni, apabila dapat suruhan suami suruh jadi baik, itu tak ada daripada Allah. Maka isteri itu terima suruhan itu. Payah nak terima suruhan suami jahat. Saya tak boleh terima. Suami saya jahat, saya suruh saya baik. Dia tu kena baik dulu. Habis. Tak taat lah tu. Taat ni bukan suruh buat suruhan suami. Taat buat suruhan Allah yang disuruh oleh suami. Tak semua suruhan suami wajib taat. Contoh suami suruh kerja.
Ada tak dalam hukum mengatakan isteri wajib kerja? Tak wajib. Nah, mana yang tak ada dalam hukum, tak wajiblah isteri buat. Tapi kalau kemas rumah Ustaz, ada dalam hukum? Ada. Memudahkan suami, urusan makan minum, ada urusan suami. Tapi kerja tu bukan urusan isteri. Bukan urusan untuk mudahkan suami. Suami tak perlu dimudahkan dengan isteri bekerja. Suami kena memang dipertanggungjawabkan. Itu ditaklif. Kena faham. Apa boleh suami pilih isteri solehah pakai elok? Kononnya pakai itu syarat wajib dah pakai elok. Bila kata solehah ni semualah, diri semua. Orang solehah ni, setelah dia laksanakan semua hukum makan, aurat, solat semua dah, kemudian dia terima arahan suami. Nabi kata, dia menyejukkan, perangai yang menyejukkan. Dia tak melawan, tak tarik muka. Suami suruh benda-benda ni dia tak melawan. Dia tak memendam, dia tak diam-diam. Dia buat dengan rela. Ustaz, kita cuba beramal tapi dipandang serong. Dia katakan berlaku macam ni tu Ustaz, tapi kita tak minta dipuji, tak minta dilihat. Teruskanlah. Teruskan saja Fazli. Tuan Fazli. Orang pandang serong memanglah, pandangan orang memang serong. Kita jangan serong. Kita jalan lurus je. Sebab nama pun orang tu pandang serong, menyengit pandangan. Dah tahu dah dia pandang sengit. Jadi, abaikan pandangan dia. Yang kita jangan pandang sengit. Kalau kita pun sengit, habis. Kita terus je. Bismillah. Dan satu perkara ni, Tuan Fazli, dia begini. Ni kita pengajian yang sebelum ni. Baik sifat Allah, buruk sifat kita. Betapa baik yang kita buat, tetap buruk. Jadi buat je lah kebaikan. Itu je lah. Jangan berhenti buat baik sebab kita ni asal buruk dan kekal buruk, selama-lamanya buruk. Jadi, tak ada berubahnya. Kalau pakai seban 5 kilo, tiba-tiba jadi, orang kata baiknya. Dah. Jangan nampak baik, dia nampak je baik. Tapi jangan menunjuk baik pula. Kau tengok aku pakai seban ni, aku dah baik dah ni. Dah. Kita pakai ni ada sebab. Daripada, sunnah Nabi. Jubah sunnah Nabi. Nak buat baik, suruhan Allah. Baik bukan pilihan, baik itu suruhan. Allah sikit-sikit cakap Allah. Alah macam baik sangat. Tak, bukan baik sangat. Tu suruhan Allah. Allah suruh fazkurullah. Askasira. Cakap Allah banyak-banyak. Kau tak mau dengar, sudah. Cakap ayat macam tu. Bukan urusan aku, kau tak mau dengar. Allah baik engkau ni dak. Aku buruk lah sebab tu aku cakap tentang Allah banyak. Engkau yang baik tu tak payah sebut Allah banyak-banyak. Kita bagi pula macam tu. Aku sebab buruk lah aku beramal ni. Yang orang dah nampak baik tu tak payah beramal. Tak payah tutup aurat, tak payah sebut Allah banyak-banyak. Sebab dah banyak sebut kan. Dah ikhlas sebut sekali pun dah Allah. Ikhlas terus. Jadi tak payah sebut banyak kali. Itu cara dia. Baik, jadi sebenarnya banyak mulkan Allah khair. Saya kira cukup setakat tu dulu. Suami banyak diam, biarkan dia diam. Tak payah kata suami banyak diam, kita pula yang bising banyak. Tak ada. Suami banyak diam, biarlah diam. Biarlah dia diam. Bising kan, pening pula kita. Yang penting kita buat kerja kita. Kita hidup ni. Sebenarnya banyak mulkan Allah. Tak bagaimana nak istiqomah ada amalan tak? Amalan istiqomah adalah faham. Istiqomah tu adalah amalan dah. Apa nak amalan istiqomah lagi? Istiqomah tu amalan dah. Cara nak istiqomah, fahamkan betul-betul. Kenapa tak istiqomah minum, nak beza air dengan klorok? Perlu istiqomah ke? Ada amalan apa-apa tak? Jangan tertukar minum. Faham kan? Faham. Jadi fahamkanlah. Apa benda yang kita tak faham tadi? Ustaz, saya tak istiqomah je soleh. Tak faham lagi lah tu. Apa benda yang menghalang kamu sampai keliru-keliru tu? Yelah, kita buat baik, kita je baik. Ada dia tu tak baik pun. Tak faham lah tu. Asal kita je. Ada bahasa asal kita je. Dah macam tu. Tak betul lah macam tu. Jadi fahamkan apa permasalahan. Mesti ada isu dia. Mesti ada persoalan dia. Apa yang menghalang anda untuk tak nak buat? Terutama yang wajib. Yang wajib sunat mungkin. Dia jangan buat sunat macam wajib. Yang wajib tetap wajib. Yang kita tumpu istiqomah ni yang wajib. Kemudian yang sunat kita gandakan. Itu je. InsyaAllah.
Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ustaz, kalau isteri jenis tak minat masak, tapi suami rela masakkan dan isteri kata Islam mudah je. Dan minta suami, isteri tak minat masak, suami yang suka masak. Masaklah isteri tu. Jangan naik lemak sudah. Okey. Jangan naik lemak sudah. Setiap contoh ginilah. Apa maksudnya lemak? Dia gini. Tugas rumah ni dia tak jadi wajib. Bukan kewajipan. Tapi bila surah, sebab dia ayat ni mudah. Mengurus suami. Makan, minum, memudahkan. Okay. Tiba satu tahap, suami nak buat. Okay. Nak buat, anda kena buat apa? Anda kena buat lebih lagi sepatutnya. Jangan, kena kerja aku. Dah sana aku duduk sajalah. Abang dah siap ke belum? Main pun. Patutnya, ya Allah suami aku nak tambahlah, nak kena amal solat. Tengok suami Allah baca Quran. Bang ada apa-apa lagi bang? Macam mana? Patut, senang kerja jemaah. Suami dah urus semua benda. Kamu uruslah suami. Bang picit, dah tanya. Bang penat ni bang. Abang urus semua, kamu urus abang. Mandikan suami, contoh kan. Bawa, abang tak jalan, abang penat masak. Ambil stroller, tolak dia, masuk bilik air. Penat. Patutnya anda lebih lagi beramal. Bukan naik lemak pula. Dia tak ada contoh macam anak kan. Dengan mak. Semua mak buat, anak buat apa? Patut buat jugalah lebih lagi daripada mak. Patutnya malulah. Raja buat kerja, kita tengok. Saya cakap, so sweet. Cakap gitu. Nak lemak sebenarnya. Patut isteri yang faham. Dia override lagi. Dia buat lebih dahsyat lagi daripada suami. Macam anak lah. Dah mak semua buat, takkan anak dah duduk menyandar. Dah mak. Anak kena lebih lagi lah buat, betulnya. Itu cara fikir yang betul. Jangan kata suami dah mudah-mudah, kita pun ambil mudah. Patutnya bila dah suami dah mudah, kita kena lebih susah-susah. Sebab dah mudah sangat. Baik. Jadi sebenarnya banyak moga Allah khair. Saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah besok kita ada dengan sekolah Syakirin. Beban yang tidak terbeban. Dan sebelum tu pukul 7.50 saya ada jemputan di Surau An-Nur Pasar 2A di page. Nanti saya share page itu. Saya akan bersiaran 7.50 dari kuliah maghrib sampai ke Isyak. Lepas tu pukul 9 akan pergi ke Tafiz Syakirin. Dijemput hadir semua yang menonton malam ni. Sama-sama kita imarahkan pengajian ilmu kita insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, minta maaf. Kata-kata tu kurang bicara. Atas segala kekurangan, mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan segala kekurangan yang ada insyaAllah. Khair. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku luqali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.